Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, dan sekalian yang beriman dengannya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dan kita akan baca dari surah Yusuf, bermula dari ayat yang ke-31 insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca dulu belum kita tadabbur ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, jadi kita baca dari mana ni? Kenapa dia 31 tak hilang dia. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ. Maka apabila dia, itu isteri kepada Al-Aziz, isteri kepada pembesar, yang juga dikenali sebagai Zulaikha, masyhurnya lah, kita dah sebut sebelum ni, masyhur, tapi tidaklah datang dengan riwayat yang sahih tentang nama dia, sebab Quran kata Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Cuma famous ya, Zulaikha lah, famous je lah. Jadi apabila dia mendengar cacian mereka, cacian mana? Ayat semalam telah tersebar di Mesir bahawa isteri pembesar ni telah menggoda hambanya. Tak patut, tak padan. Tak patut dan tak padan. Macam mana wanita merdeka, isteri kepada pembesar, pergi goda hamba dia? Sesungguhnya dia dalam kesesatan yang nyata. Sesat, tak betul. Maka cerita ni, sembang-sembang mereka ni sampai kepada pendengaran isteri pembesar ini. Maka dia berusaha ataupun dia nak buktikan bahawa apa yang mereka cela dia tu tak betul. Dia bukan wanita hina, dia bukan wanita murahan. Dan dia nak buktikan perkara tersebut, dia nak tengok wanita-wanita lain macam mana. Falamma sami'at bimakrihin, apabila dia mendengar cacian mereka, arsalat ilaihinna, dia pun menjemput mereka. Buat kad jemputan, atau kami jemput untuk datang makan. Majlis makan malam contohnya, datang. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, dia pun sediakan satu jamuan untuk mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, serta memberi kepada setiap mereka, di antara setiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Panggil sampai dia duduk meja belakang. Kemudian dekat meja tu ada pisau dan ada buah. Jamuan, ada pisau, ada buah. Maka wa qalat ikhruj alaihinna, lalu dia berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah kepada mereka. Kepada mereka. Dan kata Ibnu Abbas, disediakan pada malam tersebut, pada majlis tersebut, makanan-makanan yang memang kena potong dengan pisau. Min utruj wa nahwi, daripada buah utruj
dan seumpama dengannya. Buah ni maknanya buah yang kena potong dengan pisau. Potong lagu mana tu? Potong. Kalau kulit dia pun potong kayak itulah. Kira-kiranya bukan kata tak atas tu kena potong, tak kena pegang, kena potong. Gitu. Wa atat kulla wahidatin falamma sami'at bimakrihinna, disebut dalam tafsir, qala ba'duhum biqaulihinna dhahabal hubbu biha. Kata wanita-wanita tersebut, isteri pembesar tu telah dhahabal hubbu biha ni, kalau kira jadi tak betul dah lah. Apa? Mabuk cinta. Mabuk cinta. Istilah orang tua dulu dia panggil mabuk ais sejuk. Mabuk ais sejuk. Tahu mabuk ais sejuk? Saya tak tahu. Syahir tu tengah mabuk ke lah ni Syahir? Tak lama dah boleh 3. Mabuk ais sejuk ni istilah dia kak. Mabuk tak tahu apa. Kalau orang kata mabuk sebab minum arak tu tahulah. Ni minum ais sejuk pun mabuk ni. Mabuk lain lah ni, mabuk ais sejuk ni panggil. Jadi wanita-wanita ni kata kepada isteri Al-Aziz bahawa dia ni zahabal hubbu biha, tengah mabuk cinta. Siapa pun ikat tak tahu hak mana layak bagi dia, hak mana tak layak bagi dia, dia kira ikut je. Jadi dia pun sediakan majlis makan, bagi pisau, bagi buah, bagi makanan yang memang kena guna pisau. Okey. Wa kana hadza makidatun minha. Ini adalah satu perancangan daripada dia untuk melihat reaksi mereka bagaimana saatnya mereka melihat Yusuf. Falamma ra'ainahu, apabila dia pun disebut dalam tafsir ni, wa qad dzakara ghairu wahidin annaha qalat lahunna ba'dama akalahunna wa tabat ba'dama akalna wa tabat anfusuhunna. Kata di dalam tafsir ini, mula-mula dia datang, dia jamu makan dulu bagi kenyang. Bagi kenyang. Habis semua dah kenyang tu, dia pun bagi buah. Sedangkan buah. Buah ni dia kena potong dengan tadilah macam saya kata tadi. Wada'at baina aydihinna utrujjan wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dia pun bagi pisau, buah. Kemudian dia tanya, kamu semua ni pernah tak tengok Yusuf? Pernah tengok tak Yusuf? Dia kata tak pernah lah. Okay. Nak tak kali nak tengok Yusuf? Hakmu kata aku gila-gila kat dia ni, nak tengok tak dia ni? Qulna na'am. Mereka pun kata boleh juga. Kami pun nak tengok setara mana hak kamu tu gila-gila tu. Zaman dulu mana ada Facebook dengan WhatsApp. Dia tak boleh tengok, cari. Siapa dia? Hak tu isteri Al-Aziz ni. Nama Yusuf, Google sikit tengok. Tengok dalam profile dia. Oh, gini gambar dia. Pergi jalan di Langkawi lah. Pergi jalan di apa? Boracay lah. Pergi jalan di mana lagi? Mana-mana lah dia jalan tu. Kita pun nampaklah profile dia, adik-beradik dia gini-gini. Zaman lah ni mudah dah. Zaman dulu dengar-dengar dia nak ke Yusuf. Setara mana Yusuf ni? Tak tahu. Jadi Zulaikha pun tanya. Imra'atul Aziz tanya, nak tengok tak Yusuf ni? Dia kata, nak, boleh juga. Nak tengok setara mana ni? Faba'atha ilaihi ta'muruhu an ikhruj alaihinna. Dia pun kata, okey, Yusuf keluar.
falamma ra'aynahu ja'alna yaqatta'na aydiyahun. Falamma ra'aynahu akbarnahu, disebut dalam tafsir ni, apabila dia dah keluar. Okey, ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka. Tengah potong buah, tengok Nabi Yusuf potong tangan. Ya Allahu Akbar. Potong jari dia tu. Potong jari dia sambil berkata, ma hasya lillah. Hasya lillah, dia kata apa? Hasya lillah, wa qulna hasya lillah. Jauhnya Allah dari kekurangan. Ma hadza bashara, ini bukan orang. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Tengok taraf malaikat. This is my angel, dia kata, angel. Comel setara mana Nabi Yusuf ni? Kalau setara tu dia punya comel ni. Siapa pun ikat tengok tu kagum tak sedar. Kalau setakat orang lain ni histeria, tengok penyanyi Korea histeria. Tapi tak ada lagi kalau tengok penyanyi Korea tu potong tangan, tak ada. Jadi kalau hak comel-comel tengok sama ada orang Korea ko, orang Amerika ko, orang Rusia ko, orang Syria ko, orang Eurasia apa? Eurasia. Eurasian. Tengoklah hak mana pun, tak sama dengan kecantikannya Nabi Yusuf. Ni makhluk ataupun manusia yang paling cantik. Paling cantik. Sehingga bila dia tengok, potong tangan. Cuma kita hari ni, oleh kerana tak pernah tengok Nabi Yusuf, tak boleh nak bayang, dengar saja je lah. Sifat dia, comel Nabi Yusuf ni. Macam mana rupa? Wallahu a'lam. Jadi kalau Nabi Yusuf pun kita tak boleh nak bayang dah, bagaimana dengan malaikat-malaikat? Bagaimana dengan Allah pencipta yang maha cantik dan maha agung? Jadi kita ambillah contoh ini untuk memahami benda gaib. Apa dia benda gaib? Kita tahu Nabi Yusuf tu cantik, tapi kita tak boleh nak bayang rupa paras dia. Dan begitulah bagaimana kita berinteraksi dengan benda yang tak pernah kita lihat. Daripada alam ghaib, malaikatnya, syurganya, nerakanya, kenikmatannya, malah semua yang Allah ciptakan di alam ghaib, termasuklah Allah Azza wa Jalla sendiri yang ghaib, yang maha agung, yang tak pernah manusia tengok, tapi kita dengar sifat dia. Kita tahu Allah maha agung, maha cantik, kata Allah. Jamil, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha jamilun. Allah ni cantik. Kalau Nabi Yusuf, orang tengok potong jari, Allah Azza wa Jalla sebut dalam hadis, nikmat syurga paling agung ialah melihat kepada Allah. Sehingga ahli syurga apabila melihat Allah, lupa kepada nikmat syurga. Lupa kepada nikmat syurga. Jadi nak sebutnya Allah ni maha cantik. Cuma bagaimana rupanya, kalau Nabi Yusuf pun kita tak mampu dah nak gambar, apatah lagi Allah yang maha pencipta. Jadi sebab tu cara kita beriktikad dan beriman dengan asma wa sifat, nama dan sifat Allah, ialah kita beriman dengan nama tersebut, kita faham makna dia, tapi hakikatnya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni maha pengampun, ya. Maha penyayang, ya. Itu sifat dia. Sami'na wa ata'na, ya. Sami'na wa ata'na tu untuk pemimpin. Kami dengar dan kami taat. Allah pun lagu tu jugalah, kami dengar dan kami taat.
Cuma kita tak sebut istilah dalam asma' wa sifat ni sami'na wa ata'na ya. Cuma kita kata kita beriman dengannya dan kaifiatnya kita serahkan kepada Allah. Maknanya Allah ada wajah, ada. Bagaimana wajah dia? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak boleh nak bayangkan. Kita tak boleh nak bayangkan. Pasal apa Nabi Yusuf pun kita tak boleh nak gambarkan. Padahal Nabi Yusuf ni makhluk. Allah ni tak sama dengan makhluk. Kalau kecantikan Allah, itulah yang paling agung. Tidak tertanding, tidak ada saingan dan tandingannya. Allah lah yang maha sempurna dalam segala-galanya. Maha sempurna dalam kecantikannya, maha sempurna dalam pendengarannya, maha sempurna pada penglihatannya. Allah ni maha sempurna dalam segala-gala sifatnya. Moga dia Tuhan. Cuma manusia hari ni hak tak beriman, dia telah menurunkan definisi Tuhan tu pada mereka. Padahal Tuhan ni ada definisi dia. Tuhan ni adalah the ultimate power. Ultimate. Kalau dia yang paling berkuasa, dialah. Kalau yang paling cantik, dialah. Kalau yang faham mendengar, dialah paling mendengar. Yang melihat, dia paling melihat. Segala-galanya dia ni puncak kesempurnaan. Tu Tuhan. Tapi manusia hari ni ada hak turun Tuhan tu. Level nama tu, oh dia ni boleh jadi dia lantik Tuhan, sedangkan Tuhan ni bukan boleh dilantik. Tengok Donald Trump masuk jadi presiden, lantik Donald Trump jadi Tuhan, buat patung Donald Trump, sembah Donald Trump. Lah Donald Trump dah tak jadi presiden. Orang penyembah dia pun mati dah. Mati. Donald Trump kena COVID, mati penyembah dia. Kita kata alangkah rendahnya martabat Tuhan di sisi mereka. Pasal apa? Mereka anggap Tuhan tu boleh dibentuk, boleh dirupa, dan boleh dia menganggap Donald Trump tu jadi Tuhan. Kita orang Islam, Tuhan tidak boleh digambarkan. Cuma dia ada nama dan dia ada sifat. Kita beriman dengan kesempurnaan nama dan sifatnya, tapi kita tak boleh nak bayangkan dia. Nabi Yusuf lagu tu. Syurga pun lagu tu juga. Dengar dalam syurga ni macam-macam nikmat. Tapi dalam hadis Nabi kata Allah sediakan dalam syurga ni apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Telinga tak pernah dengar. Lepas tu tak pernah terlintas dalam hati manusia. Semua ni makhluk. Nabi Yusuf makhluk, syurga makhluk, malaikat makhluk. Kalau makhluk pun kita tak boleh nak bayang dah, bagaimana dengan Allah yang maha pencipta, Al-Khaliq. Dialah kemuncak kepada kesempurnaan. Tapi kita nak tolak sifat Allah ni tak boleh. Jangan pula bila Allah Ta'ala sebut tentang kecantikannya, kita kata Allah ni dia tidak memiliki paras rupa, Allah ni tidak memiliki wajah. Padahal Allah yang kata dia ni maha cantik. Allah ni wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal adalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Jadi sebutnya apa? Itu cara kita beriman dengan ayat-ayat sifat yang mengandungi ayat-ayat mengandungi sifat Allah Azza wa Jalla. Kita faham maknanya, tapi kita tidak menggambarkannya. Macam mana kaifiat sebenarnya? Itu kembali kepada Allah. Allah tak bertanggungjawabkan. Jangan jadi seperti orang Bani Israel minta dengan Nabi Musa, arinallaha jahrah, tunjuklah kami nak tengok Tuhan ni lagu mana. Kita orang Islam, kita tahu Allah ni ada dan Allah ni maha cantik. Tapi kita juga tahu berdasarkan Quran bagi tahu Nabi Musa pernah minta nak tengok Allah, akhirnya pengsan, tak boleh tengok. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata Allah ni mustahil dilihat di dunia.
Sebab manusia ni tak layak ataupun tak kuat untuk melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Tapi bila masuk syurga, barulah boleh tengok. Barulah boleh tengok. Dalam syurga baru boleh tengok. Pasal apa? Manusia dalam syurga ni Allah bagi kepada dia kekuatan yang istimewa. Makan pun banyak, isteri pun ramai. Kekuatan dia tu luar biasa. Maknanya apa? Di saat itu dia memiliki keadaan tubuh badan yang tak sama dengan keadaan dia di dunia. Dan Allah Azza wa Jalla pula memberikan nikmat kerana melihat Allah ni adalah nikmat yang paling istimewa. Maka di dunia ni tak layak untuk Allah Azza wa Jalla atau untuk melihat Allah. Sebab di dunia ni ada orang kafir, ada orang yang tak layak menerima nikmat ni. Jadi tak guna. Allah simpan nikmat ni untuk manusia tengok dia dalam syurga. Jadi kita beriman dengan nama dan sifat Allah secara dengan cara keimanan ahli sunnah wal jamaah mengikut kefahaman salafus salih. Baik, tu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka potong tangan kerana terlalu cantiknya Nabi Yusuf. Cantik setara mana Nabi Yusuf? Mereka tak pernah tengok orang seperti itu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, cerita Al-Isra' wal Mi'raj, sampai ke langit ketiga, Nabi tengok Nabi Yusuf. Apa kata Nabi SAW? فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ. Sesungguhnya Nabi Yusuf telah dikurniakan separuh kecantikan. Separuh kecantikan. Maknanya apa? Semua hak cantik-cantik hak lain tu kongsi separuh lagi. Semua kecantikan manusia dalam dunia ni tengok hak mana cantik, siapa dia handsome. Kalau lah ni siapa handsome? Kita pun tak kenal dah orang handsome ni. Kita kenal geng-geng hak rambut putih berubah dah lah kita. Kalau tanya nama-nama kat budak-budak muda, kat lah ni pelakon-pelakon lah. Handsome. Kalau zaman dulu kat anak Schwarzenegger. Piramli ada. Apa orang kata, handsome lah tu. Piramli. Dan seumpama dengannya lah. Orang comel-comel ni separuh. Separuh lagi duduk di Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْإِيمَانِ. Dia diberi separuh dari kecantikan. Maknanya tak ada orang lah boleh separuh. Dia majoriti duduk situ dah. Kalau share company 50% duduk dia, dengan orang lain ambil berapa persen dia? Kongsi ramai-ramai. Hak berbilion manusia ni kongsi ramai-ramai. Dia seorang 50%. Kecantikan tu 50% duduk dia, 50% lagi kongsi ramai-ramai. Jadi tu tahap kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam. Tak boleh nak bayang tak? Tak boleh nak bayang. Jadi Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita satu contoh cerita yang sangat baik menggambarkan cerita Nabi Yusuf. Apa dia? Bila tengok potong jari. Habis. Cukup lah. Tengok tu potong jari, tak ada orang. Cukup dah kita kata terlalu cantik. Cuma tak boleh nak gambar, tak boleh nak lukis, tak boleh nak. Qalat fadha wa qulna hasya lillah. Dia kata ni bukan manusia ni. Bukan manusia. Pasal apa? Tak pernah tengok cantik macam ni. Siapa berikat ni bukan manusia. Kalau setengah tengok rupa kita, dia ni. Hidung kepek lagu ni Melayu mana ni panggil. Kulit pula sawo matang lagu ni. Level lah.
Jadi sebab apa kadang-kadang Allah Ta'ala ciptakan Nabi yang cantik ni, handsome. Ni dia akan jadi hujah kepada orang-orang yang cantik yang lain. Berapa ramai orang tertipu dengan kecantikannya. Berapa ramai orang tertipu dengan kehandsomannya. Dia rasa dia handsome. Dia lupa kepada Allah. Dia rasa dia cantik. Dia lupa kepada Allah. Nanti akhirat besok, orang-orang yang tertipu dengan kecantikan ni akan ditanya, setara mana cantikmu sampai kamu lupa kepada Allah? Adakah kamu lebih cantik daripada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf handsome juga, lagi handsome daripada kamu. Digilai oleh wanita-wanita, siapa wanita potong jari. Tapi dia takut kepada Allah. Mula ke mana? Oh Allah. Baik wanita, baik lelaki. Zaman lah ni. Oh zaman lah ni pakai lotion nak suruh jadi putih. Putih sungguh Allah bui. Jadi comel. Lepas comel tu kan, duduk upload gambar dalam Facebook. Dalam IG. Tonton kepada orang. Tak apa lagi. Siapa kepada terfitnah. Ada yang jual diri. Ada yang mencari keuntungan dunia dengan kecantikannya, macam-macam. Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ni, dia ciptakan makhluk atau nabi-nabi yang terpilih ni daripada sekalian banyak nabi, ada semua berapa 124,000 nabi. Kemudian rasul pula terpilih dari kalangan mereka. Ada berapa? Ada 313 yang panggil diceritakan kepada kita kisah mereka 25. Padahal jumlah mereka ada banyak lagi. Allah Ta'ala kata, minhum wa rusulan qad qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada rasul kami cerita kepada kamu, dan ada rasul kami tak cerita kepada kamu. Tapi rasul-rasul yang diceritakan kepada kita supaya menjadi contoh dan hujah ke atas kita. Nabi Yusuf ni cantik sungguh, handsome, tapi tak terfitnah dengan kecantikannya. Kita kalau comel sikit ke, habis lah. Nak? Hak tak comel, pakai makeup je. Nak buang makeup pun takut nak semayang. Tak, terfitnah dengan kecantikan palsu. Hak cantik original pun tak tertipu. Ni cantik palsu. Makna cantik palsu tu hak boleh buat. Kalau padam makeup tu boleh kalah balik. Tapi sanggup tak padam makeup tu tak semayang. Terfitnah. Tak semayang. Sebab apa? Sebab takut hilang makeup. Makeupmu tu hak palsu. Nabi Yusuf hak ori pun takut ke Tuhan. Hak palsu. Tak takut ke Tuhan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dua-dua. Jadi Nabi Yusuf ni kehandsomannya separuh daripada kecantikan. Qala ma'adzallah. Qala wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Kata dia lagi, inilah dia orang yang kalian tempelak aku mengenainya. Inilah dia kamu kata aku tak betul ni, tengok dia. Okey. Dalam tafsir juga disebut inilah dia lelaki yang mana kamu kata aku gila disebabkan dia. Kamu tengok sekali potong jari. Macam mana aku tengok dia tiap-tiap hari? Mu tengok sekali potong jari dah. Aku ni tengok dia tiap-tiap hari. Macam mana mu kata aku gila tak tergoda dengan dia? Zulaikha kata. Akhir sekali semua orang tu mengaku belaka lah. Betul lah. Kalau lagu tu sifatnya
mana dia pun tidaklah cela Zulaikha, tidaklah cela Imra'atul Aziz. Okey. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Kemudian isteri Al-Aziz cerita lagi, bukan sekadar cantik dia ni. Sesungguhnya aku telah memujuknya, berkehendakkan dirinya, tapi dia menolak dan berpegang teguh pada kesuciannya. Hak menambahkan lagi bagi naknya dia ni, perangai Allahu Akbar. Mu tengok rupa mu tertarik dah. Perangai dia lagi cantik. Hak mana yang tertawan sebab dia lah handsome. Aku nak ke dia tolak. Dia menjaga diri. Manusia baik sungguh ni. Lalu dia pun kata, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Demi sesungguhnya kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku suruh, tentulah dia akan dipenjarakan dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Jadi dia pun bagi tahu kepada orang-orang yang datang tu, kalau dia tak buat juga apa yang aku nak, aku akan penjarakan dia. Dalam majlis tu, itulah yang mereka katakan. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam apabila dengar begitu, perancangan mereka, tipu daya mereka, lalu dia pun berkata kepada Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku. Dia doa kepada Allah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Rela masuk penjara daripada terjatuh dalam fitnah wanita itu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Dan jika engkau tidak menjauhkan aku dari tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka. Wa akun minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nampak? Nabi Yusuf tahu dia sendiri memang handsome. Dan dia juga tahu wanita-wanita yang ada depan dia ni adalah wanita-wanita bangsawan. Dan sifat lelaki ni memang lemah. Nah, bila tengok orang tina comel, habis. Sebab itu akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dia berlindung dengan Allah. Sebab dia kata apa? Kalau engkau tidak jauhkan aku dari tipu daya mereka, aku bimbang, aku cenderung kepada mereka. Jadi dia mengadu kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku daripada mereka. Sebab kalau engkau tak selamatkan aku, kalau diri aku sendiri, asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Aku takut kalau engkau tidak menjauhkan aku sendiri cenderung kepada mereka dan menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, lalu dijauhkanlah dia dari tipu daya mereka. Allah jauhkan dia daripada tipu daya mereka. Okey. Kenapa dia kata wa dzalika anna Yusuf alaihi salam asamahu Allahu ismatan azimah wa hamahu famtana'a minha ashaddal imtina' wa ikhtara as-sijna ala dhalik. وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته
wa hiya imra'atu azizi Misr wa hiya ma'a hadha fi ghayatil jamali wal mali war ri'asah wa yamtani'u min dhalika wa yakhtaru sijna ala dhalika khawfan min Allah. Dalam tafsir disebut, demikianlah Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah dan Allah menjaganya. Ini adalah setinggi-tinggi kesempurnaan dalam penjagaan. Kerana Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda. Orang pemuda lagi senang digoda. Nah, goda orang muda dengan goda orang tua. Mana muda? Orang muda lah. Kalau orang tua senang goda juga. Ada juga orang tua kena goda lah. Nah, orang muda ni dia tengah semangat. Nah, kemudian dia pula handsome. Fi ma'asyababi wa jamalihi wa kamali. Tengah orang tengah sempurna. Digoda pula oleh wanita yang cantik, berharta, berkuasa. Kemuncak. Kalau tidak kerana penjagaan Allah, betullah Nabi Yusuf kata, aku minal jahilin. Aku takut aku termasuk dari kalangan orang jahil. Tetapi akhirnya dia memilih penjara kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk penjara. Macam mana dia masuk penjara? Kerana telah tersebar lepas daripada tu, setelah daripada habis cerita ni, tukarlah berita. Mana mereka tidak lagi mencela isteri Al-Aziz, tapi mereka akhirnya mencela Nabi Yusuf. Mereka akhirnya tukar pertuduhan itulah. Jadi yang tersebar sebelum ni tak betulnya isteri Al-Aziz. Tapi lepas daripada tu dikata Yusuf pula salah. Akhirnya dipenjara. Dalam penjara masuk jara, cerita dia besok hari, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.